Selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dan selamat sejahtera. Nama saya Chuan Yong dari IPG KBP Ambilan Ogos 2024, kelas MT1. Hari ini saya akan menerangkan tata konflik semasa persempadangan dan tuduhan berlindung di Malaysia serta kemelekatan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009. Sekarang, marilah kita masuk kepada bahagian satu, iaitu isu konflik persempadangan di Malaysia. Jadi, persempadangan ini merupakan proses penetapan sempatan antara dua negara atau lebih untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang dituntut diiktiraf oleh semua pihak. Bagi Malaysia, isu persempadangan ini menjadi salah satu isu yang penting, terutamanya di kawasan Laut Cina Selatan, di mana-mana Malaysia terlibat dalam tunduk dan berlindung dengan negara-negara jiran kita, seperti negara China, negara Vietnam, negara Filipina, dan negara Brunei. Konflik ini bukan sahaja melibatkan kedudukan geopolitik, tetapi juga memberikan kesan kepada ekonomi dan sosial dan juga ada keselamatan negara kita. Malaysia juga mempunyai kawasan perairan yang kaya dengan sumber alam, terutamanya minyak dan gas. Oleh itu, konflik di kawasan ini memberikan impak yang besar terhadap masa depan ekonomi negara kita. Di samping itu, tuntutan terhadap kepulauan Spratly dan Peninsul juga turut memperburukkan lagi ketegangan. Seterusnya, mari kita lihat latar belakang tuntutan berlindung di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini bermula sejak beberapa dekad yang lalu. Sejak awal abad ke-20, beberapa negara telah membuat keran terhadap kawasan-kawasan tertentu di Laut Cina Selatan berdasarkan veto historical dan juga ada veto geografi. Malaysia sebagai negara yang terlibat dalam tuntutan ini menganggap bahawa kawasan Laut Cina Selatan termasuk pulau layang-layang di Kepulauan Spratly adalah miliknya berdasarkan kedaulatan dan persetujuan antara bangsa. Namun, negara-negara seperti China dan Vietnam mempunyai keran bertindak terhadap kawasan yang sama. China sebagai kuasa besar di Asia menguasai hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui 9 dash line itu yang mencakupi hampir 90% dalam kawasan tersebut. Negara Vietnam, Brunei, dan Filipina juga mengemukakan keran mereka masing-masing menyebabkan kawasan ini menjadi kawasan yang sangat dipertikaikan. Seterusnya, mari fokus dalam implikasi konflik persempadan terhadap Malaysia. Konflik
ini memberikan kesan yang besar terhadap keamanan dan ekonomi dalam negara kita. Berikutnya adalah beberapa implikasi. Yang pertama ialah keselamatan negeri dan kedaulatan. Konflik sebatang laut Cina Selatan ini memberikan impak yang besar terhadap keselamatan maritim di Malaysia. Malaysia perlu melindungi kedaulatan negara terhadap persempatan dan memastikan bahawa kapal-kapal dagang serta kapal tentera negara dapat beroperasi dengan selamat di kawasan tersebut tanpa ancaman daripada negara-negara lain. Ketegangan yang berlaku turut mengundang kemungkinan konflik ketenteraan di masa depan yang memerlukan Malaysia untuk meningkatkan keupayaan pertahanan laut. Yang kedua ialah ekonomi dan sumber alam itu. Laut Cina Selatan itu sangat kaya dengan sumber alam seperti sumber minyak dan sumber gas. Malaysia mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam eksplorasi minyak dan gas di kawasan tersebut. Namun, ketegangan semata ini menyebabkan Malaysia terhalang daripada mengeksplorasikan sumber ini secara optimum. Ketidakpastian mengenai pemilikan kawasan juga mencecaskan keyakinan melapor untuk melapor sumber ini dalam sektor sumber alam di Malaysia. Yang ketiga ialah hubungan diplomasi dengan negara lain. Malaysia perlu berhati-hati dalam menguruskan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Tuntutan bertindak memerlukan Malaysia menjalankan perbincangan diplomatik dengan negara-negara jiran kami seperti negara Filipina, Vietnam, Indonesia, serta kuasa besar seperti negara China dan negara Amerika Syarikat untuk mencari penyelesaian yang aman. Jadi, implikasi yang keempat ialah ketidakstabilan dalam sektor perdagangan dan perkapalan. Laut Cina Selatan merupakan laluan perdagangan utama bagi Malaysia dan negara-negara lain di rantau ini. Konflik sebatang boleh mengganggu rantaian perkapalan kapal dan meningkatkan kos penghantaran jika kapal dagang terpaksa memberi laluan alternatif. Keadaan ini boleh memberikan kesan negatif kepada ekspor dan import Malaysia, sekaligus mencecaskan pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, implikasi kelima ialah peningkatan perbelanjaan dan ketenteraan. Bagi memastikan keselamatan sebatang maritim, Malaysia perlu meningkatkan perbelanjaan dalam pertahanan laut, termasuklah pembelian kapal perontak, sistem radar dan teknologi pemantauan maritim yang canggih. Ini boleh memberi tekanan kepada bajet negara kerana dana yang diperuntuk
digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kebajikan rakyat mungkin terpaksa disalurkan kepada sektor ketenteraan. Implikasi yang terakhir ialah ancaman terhadap penduduk dan nelayan datang. Konflik di perairan Malaysia boleh menjejaskan kehidupan nelayan tempatan yang bergantung kepada sumber laut untuk mata pencarian. Kehadiran kapal asing di kawasan perairan Malaysia boleh mengancam keselamatan nelayan. Selain mengurangkan hasil tangkapan ikan akibat eksploitasi sumber laut oleh pihak luar, keadaan ini akan memberikan kesan negatif kepada ekonomi tempatan dan sektor perikanan negara. Seterusnya, marilah kami fokus kepada peranan STEM dalam menyelesaikan konflik persahabatan. STEM itu memainkan peranan yang sangat penting dalam menguruskan dan menyelesaikan konflik ini. Sebagai contoh, yang pertama ialah teknologi pemantauan maritim. Teknologi ini digunakan untuk memantau perairan dan sepanjang negara. Dengan menggunakan teknologi ini, Malaysia dapat menentukan kedudukan sebenar negara dan memastikan tidak ada pihak luar yang menceroboh kawasan yang dituntut oleh Malaysia. Yang kedua ialah analisis matematik dan model geopolitik. Model ini digunakan untuk menganalisis sumber alam di kawasan Laut Cina Selatan dan meramalkan potensi sumber yang boleh dieksploitasi. Teori permainan juga boleh digunakan untuk meramalkan bagaimana negara-negara terlibat akan bertindak berdasarkan kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Yang ketiga ialah teknologi pencarian dan penyelidikan. Dengan teknologi seperti robot bawah laut dan sistem sonar yang canggih, Malaysia dapat menilai kedalaman laut dan eksplorasi kawasan yang mungkin mengandungi sumber tenaga yang berharga. Jadi seterusnya, marilah kita fokus dalam krisis ekonomi global 2008 hingga 2009. Pada tahun 2008, dunia mengalami salah satu krisis ekonomi yang paling teruk dalam sejarah moden. Ini dikenali sebagai krisis kewangan global 2008 hingga 2009. Krisis ini bermula di Amerika Syarikat akibat daripada keruntuhan pasaran perumahan dan sistem kewangan yang disebabkan oleh pinjaman subprima yang berisiko tinggi. Krisis ini segera merebak ke seluruh dunia. Ia memberi kesan besar kepada ekonomi negara-negara maju serta negara-negara membangun, termasuklah Malaysia. Seterusnya ialah puncak krisis ekonomi global. Krisis ini
berpunca daripada beberapa fokus utama. Yang pertama tu ialah kegagalan bank dan sistem kewangan. Bank itu di Amerika Syarikat seperti Lehman Brothers memberi pinjaman yang tidak dapat dijamin kepada individu yang berisiko tinggi untuk membeli rumah. Apabila harga rumah jatuh, ramai peminjam gagal membayar balik pinjaman mereka. Itu menyebabkan keruntuhan bank besar dan menyebabkan kerugian kewangan yang besar. Yang kedua, punca ialah pengaruh pasaran kewangan global yang sangat saling bergantung untuk menjadi sangat tidak stabil apabila bank itu yang terlibat untuk mengalami kerugian besar. Ketidakstabilan ini menyebabkan penurunan keyakinan pelapor tentang kejatuhan pasaran saham di seluruh dunia. Jadi, punca ketiga ialah pengaruh globalisasi dan kesan domino ke atas ekonomi dunia. Dalam era globalisasi ini, ekonomi dunia sangat saling bergantung antara satu sama lain. Apabila Amerika Syarikat mengalami krisis kewangan, kesannya merebakkan dengan cepat ke negara-negara lain. Jadi, ini akan menyebabkan negara-negara yang bergantung pada ekspor ke Amerika Syarikat turut terjejas. Negara seperti China, Jepun, dan Jerman yang bergantung pada ekspor ke Amerika akan mengalami penurunan permintaan terhadap produk mereka. Bukan itu sahaja, kejatuhan sektor perubatan dan perdagangan antarabangsa akan mengalami kejatuhan yang ketara. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pengangguran di banyak negara. Oleh kerana ekonomi dunia saling berkaitan, krisis di satu negara boleh mencetuskan kesan domino, di mana-mana negara lain turut mengalami kejatuhan ekonomi yang serius. Dan punca keempat itu ialah kelemahan kawalan dan peraturan kewangan. Sebelum krisis berlaku, sistem kewangan di Amerika Syarikat dan negara lain kurang dikawal dengan ketat. Banyak institusi kewangan menjual produk pelaporan berisiko tinggi. Bank dan firma kewangan mencipta produk pelaporan kompleks berdasarkan pinjaman subprima tanpa mengkira risiko sebenar. Bukan itu saja, hal ini juga menyebabkan mengurangnya pemantauan kerajaan. Agensi kawal selia akan gagal mengesan tanda-tanda awal bahaya akibat peminjaman berlebihan dan spekulasi tinggi dalam pasaran kewangan. Seterusnya, banyak bank dan syarikat kewangan akan terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mengambil kira kesan jangka panjang terhadap kestabilan ekonomi. Apabila gelembung ekonomi akhirnya pecah, sistem kewangan yang lemah ini akan gagal mengawal kejatuhan pasaran dan akan menyebabkan kesan buruk yang berpanjangan terhadap ekonomi. Seterusnya ialah kesan kemelesekan ekonomi terhadap Malaysia.
Yang pertama tu ialah penurunan permintaan ekspor. Malaysia adalah penggerak utama bagi produk-produk seperti minyak sawit, elektronik dan petroleum. Krisis ini menyebabkan permintaan global terhadap produk-produk ini menurun secara mendadak. Ini mengakibatkan Malaysia mengalami penurunan ekspor. Kedua ialah kemerosotan KTMK. Ekonomi Malaysia mengalami kemerosotan apabila pertumbuhan KTMK negara menurun secara drastik. Pada tahun 2009, Malaysia mengalami pertumbuhan negatif dan mengalami kemerosotan sektor pembuatan yang sangat besar. Yang ketiga ialah kadar pengangguran yang meningkat. Sektor yang paling terkesan adalah perbuatan dan perkhidmatan. Ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan kerana banyak syarikat terpaksa mengkecilkan operasi atau menutup perniagaan mereka akibat kejatuhan permintaan. Seterusnya, untuk mengatasi kemerosotan ekonomi ini, Malaysia telah melaksanakan beberapa langkah pemulihan yang bertujuan untuk merangsang ekonomi dan mengurangkan kesan negatif krisis kepada rakyat. Langkah-langkah tersebut termasuklah yang pertama ialah paket rangsangan ekonomi. Kerajaan Malaysia melancarkan paket rancangan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perbelanjaan awam dan mengurangkan cukai serta merangsang pelaporan swasta. Yang kedua ialah projek infrastruktur. Kerajaan juga memperkenalkan projek-projek infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, lampangan terbang baru dan hospital yang dapat mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan permintaan domestik. Seterusnya, langkah ketiga ialah pembaharuan dalam sektor perbankan dan kewangan. Bagi memastikan sistem kewangan negara ini tetap stabil dan dapat menghadapi krisis, kerajaan Malaysia melaksanakan beberapa langkah untuk memperkukuh sektor perbankan dan kewangan negara. Salah satu ialah perkuatkuasaan dasar kewangan yang lebih ketat. Malaysia memperkenalkan dasar kewangan yang lebih ketat untuk mengawal risiko kewangan dan memastikan sektor perbankan tidak terdesak kepada krisis global. Selain itu ialah peningkatan modal bank. Kerajaan membantu bank tempatan untuk meningkatkan modal dan mengekalkan kecairan supaya bank dapat terus memberikan pinjaman dan menyokong aktiviti ekonomi domestik. Dengan langkah ini, Malaysia dapat berjaya mengekalkan kestabilan sektor perbankan dan kewangannya walaupun dalam keadaan krisis global yang mencabar. Langkah keempat ialah pemantapan sumber manusia dan pembangunan kemahiran. Kerajaan Malaysia juga memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia sebagai salah satu langkah pemulihan jangka panjang. Pertama tu ialah latihan dan pembangunan kemahiran. Kerajaan memperkenalkan berbagai program latihan dan pembangunan kemahiran
untuk meningkatkan kebolehan bekerja dalam menghadapi cabaran ekonomi. Ini termasuklah latihan dalam bidang teknologi, pengurusan, dan sektor-sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi seperti tenaga boleh diperbaharui. Untuk jangka masa panjang, Malaysia meningkatkan pelaporan dalam sektor pendidikan untuk melahirkan tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Dengan pembangunan kemahiran tenaga kerja, Malaysia berharap dapat meningkatkan daya saing negara dan mengurangkan kebergantungan kepada sektor pembuatan yang terjejas oleh krisis. Langkah kelima ialah pengukuhan perdagangan antara bangsa dan pelaporan asing. Malaysia merupakan negara yang bergantung pada perdagangan antara bangsa dan pelaporan asing untuk menggerakkan ekonomi. Oleh itu, kerajaan mengambil langkah-langkah untuk memastikan Malaysia terus menarik pelaporan asing dari menjalin hubungan perdagangan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Jadi, kerajaan perlu memperkenalkan insentif kepada pelaku asing, terutamanya ialah dalam sektor-sektor berpotensi tinggi seperti teknologi maklumat, tenaga boleh diperbaharui, dan perbuatan berteknologi tinggi. Malaysia juga mengembangkan perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara dan blok perdagangan seperti China, Jepun, dan ASEAN. Ini boleh membantu Malaysia menggagalkan akses ke pasaran global dan menarik pelaporan yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ekonomi Malaysia dapat terus berkembang dalam persekitaran perdagangan global yang tidak menentu dan menggagalkan daya saing negara. Seterusnya, marilah fokus dalam peranan STEM dalam pemulihan ekonomi. STEM ini memainkan peranan yang besar dalam membantu Malaysia pulih dari krisis ekonomi. Teknologi baru digunakan untuk meningkatkan kecekapan pengenalan dan menganalisis matematik digunakan untuk meramalkan kesan jangka panjang langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh kerajaan. STEM juga digunakan untuk meningkatkan keselamatan kewangan untuk melalui pengurusan risiko yang lebih baik. Sekarang, sebagai kesimpulan, konflik persempatan dan kemelesatan ekonomi global adalah dua isu yang memberi kesan besar kepada Malaysia. Melalui pengaplikasian STEM, Malaysia dapat mencari penyelesaian yang lebih baik terhadap masalah ini, sama ada dalam konteks keselamatan maritim atau pemulihan ekonomi. Melalui penggunaan teknologi, matematik, dan kajian saintifik, Malaysia dapat terus berkembang dan menghadapi cabaran
di masa depan. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda.